melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Najwa. Dan saya Farah Kristina. Pada hari ini, kumpulan kami akan mempersembahkan tayangan video tentang kesantunan berbahasa. Baiklah, saya akan mulakan dengan definisi kesantunan berbahasa. Menurut Asma Haji Omar, kesantunan berbahasa ialah penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung dari pihak pendengar. Seterusnya, menurut Awang Sarian pula, kesantunan berbahasa ialah penggunaan bahasa yang baik, sopan, beradab, memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicaranya. Apakah isu kesantunan berbahasa dalam pada masa kini? Okey, isu dia yang paling jelas kita nampak ialah penggunaan bahasa rojak lah. Sebab kalau dahulu kita boleh nampak bahasa Melayu tu digunakan dengan secara penuh, formal dan cantik. Tapi sekarang kita menggunakan bahasa rojak yang dicampurkan kadang-kadang dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa-bahasa pasar. Macam tiba-tiba ada perkataan do, kau, weh, macam tu kan. So itu adalah saya rasa permasalahan bahasa dalam zaman sekarang lah. Masalah ni kita tak dapat nak cakap sebab individu. Kadang-kadang daripada gadget juga. Kadang-kadang daripada gadget, suka tengok video, cakap. Sekarang kalau budak-budak main Mobile Legend lah, apalah, semuanya bahasa tak pernah yang indah. Betul kan? Berdasarkan temu bual orang awam di Karnival Pepati Fest yang lepas, sudah jelas bahawa isu penggunaan bahasa rojak, bahasa Selangor dan bahasa pasar menjadi topik hangat yang diperdengarkan dalam kalangan masyarakat. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu digunakan secara formal dan baku. Namun, pada era globalisasi ini, masyarakat kita cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu yang salah seperti bahasa rojak, bahasa Selangor dan bahasa pasar. Penggunaan bahasa Melayu yang salah ini malah menjadi air mandi kepada masyarakat Malaysia. Berikut merupakan contoh penggunaan bahasa Selangor dalam perbualan seharian masyarakat Malaysia. Weh, kenyang dulu makan tadi. Itulah kau. Makan lagi? Makan. Oh, anda kenyang tak payah makan. Selain itu, isu kesantunan berbahasa yang seterusnya adalah penggunaan bahasa kasar serta bahasa yang tidak sopan oleh masyarakat zaman kini semasa berkomunikasi. Hakikat yang berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia zaman sekarang memperlihatkan lunturnya budaya kesantunan yang merangkumi nilai kesopanan, keluhuran, hormat, merendah diri dan sebagainya. Pada masa kini, kesantunan berbahasa tidak lagi dipelihara dan semakin kurang diberi perhatian. Sebagai contoh, sikap ibu bapa pada masa kini yang tidak peduli terhadap perkembangan komunikasi harian anak-anak mereka menyebabkan anak-anak tidak dapat berkomunikasi dengan santun dan beradab sopan. Contoh yang paling ketara boleh dilihat adalah semasa kanak-kanak bermain permainan video. Penggunaan kata-kata kesat seperti bodoh, bangang dan sebagainya sering meniti di bibir mereka semasa melakukan aktiviti tersebut. Antara faktor atau punca berlakunya penggunaan bahasa Melayu yang salah ini dalam kehidupan masyarakat adalah pengaruh media massa. Hal ini dikatakan demikian kerana kandungan media seperti drama televisyen dan video pendek di media sosial sering mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang salah. Berikut merupakan contoh kandungan media iaitu iklan yang menggunakan bahasa Melayu yang tidak santun. Password? Lupa? Tak ada hal. Cepat bagi tahu nama cikgu sains kau masa darjah 6. Cikgu Rose, mana aku tahu? Siapa doktor yang sambut kau lahir? Birthday anak bongsu Pak Ngah. Kalau member kau sejenis kuih, dia kuih apa? Aku set balik password. 2, 3, kucing berlari. Berehat sebentar bersama KitKat. Jom relax dan tebus bersama KitKat. Kandungan media seperti inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa Melayu yang salah ini menjadi normalisasi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, pengaruh media sosial dan teknologi digital. Masyarakat zaman kini sangat mahir menggunakan teknologi. Dalam media sosial, masyarakat dapat berinteraksi tanpa mengungkapkan identiti sebenar mereka.
Hal ini menyebabkan sesetengah masyarakat merasa bebas untuk berbicara secara kurang sopan ataupun kasar kerana diri mereka tidak dikenali oleh orang lain. Oleh sebab itulah, mereka menggunakan bahasa kasar dan tidak sopan di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya. Perkara ini sebenarnya boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk. Sebagai contoh, menjadi contoh kepada kanak-kanak. Kesannya, mereka akan mengaplikasikannya dalam komunikasi harian mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengamalkan kesantunan dalam berbahasa semasa berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu, sudah terang lagikan bersuluh bahawa pengaruh media sosial memberi impak yang besar dalam kesantunan berbahasa. Seterusnya, kita beralih kepada kesan penggunaan bahasa Melayu yang tidak tepat kepada kehidupan masyarakat. Penggunaan bahasa rojak, bahasa Selangor dan bahasa pasar dalam kehidupan seharian masyarakat sudah jelas akan menjejaskan kedudukan atau martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa pentadbiran dan bahasa undang-undang. Apabila martabat bahasa Melayu ini mula terjejas, nescaya mutu penguasaan bahasa Melayu yang betul dan santun akan terus merosot dan lemah serta terhakis dalam kehidupan masyarakat majmuk Malaysia. Selain itu, penggunaan bahasa yang kurang sopan dapat mengurangkan keberkesanan dalam komunikasi. Bahasa yang kurang sopan atau kasar boleh menimbulkan salah faham antara kedua-dua belah pihak. Hal ini kerana wujudnya ketidaksefahaman atau salah tafsir maklumat dalam komunikasi. Perkara ini juga boleh menyebabkan timbulnya pergaduhan. Penggunaan bahasa kasar juga boleh menyebabkan timbulnya ketidakselesaan pendengar dalam komunikasi. Oleh sebab itulah, penggunaan bahasa yang sopan penting kerana ia dapat meningkatkan keberkesanan dalam sesuatu komunikasi. Jangan risau, terdapat pelbagai langkah yang boleh dilakukan untuk mengangkat semula penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan rakyat Malaysia. Antara langkah tersebut adalah mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang betul menerusi media massa. Sebagai contoh, iklan produk yang dipromosikan di televisyen dan radio perlulah ditapis terlebih dahulu penggunaan bahasanya sebelum iklan tersebut disiarkan di televisyen maupun radio. Melalui tapisan ini, pihak berkenaan dapat memastikan setiap kandungan media yang ditayangkan kepada masyarakat menggunakan bahasa santun dan betul. Apabila masyarakat menonton kandungan media yang menggunakan bahasa Melayu yang betul, nescaya mereka juga akan turut mengamalkan penggunaan bahasa Melayu yang santun dalam kehidupan seharian mereka. Bak kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Selain itu, ibu bapa juga haruslah memainkan peranan dalam membentuk kesantunan berbahasa dalam diri anak-anak. Ibu bapa merupakan model utama dan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap perkembangan bahasa dan cara berkomunikasi anak mereka. Ibu bapa boleh berperanan sebagai pembimbing dalam berbahasa. Ibu bapa boleh mengajarkan anak-anak mereka bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan sopan, menggunakan ungkapan maaf, terima kasih serta berkomunikasi dengan hormat kepada orang lain. Ibu bapa juga mestilah mengawasi penggunaan media sosial anak-anak agar tidak mudah terpengaruh dengan bahasa yang kasar dan kurang sopan. Kesannya, ibu bapa dapat membentuk generasi muda yang santun dalam berbahasa kerana budi bahasa budaya kita. Didikan yang bermula sejak kecil ini merupakan didikan yang sangat efektif. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Salah satu gaya bahasa yang terdapat dalam video ini adalah simpulan bahasa. Malah menjadi air mandi kepada masyarakat. Gaya bahasa yang seterusnya adalah peribahasa. Itu sudah terang lagikan bersuluh bahawa alah bisa tegal biasa. Gaya bahasa yang terakhir adalah bahasa terbalik. Bila kau makan lagi, makan. Tak kenyang tak payah makan. Antara kesantunan tingkah laku yang terdapat dalam video temu bual yang telah kami hasilkan ialah penggunaan kata panggilan yang sesuai. Assalamualaikum buat. Seterusnya, penggunaan air muka yang sesuai. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu antara satu sama lain untuk menangani isu-isu kesantunan berbahasa supaya dapat membentuk masyarakat yang progresif untuk masa depan negara. Setiap masyarakat perlulah membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun dan beradab sopan semasa berkomunikasi kerana alah bisa tegal biasa.
Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.